stigma tentang orang yang judgemental ni macam dia tak ada keyakinan diri pun. Ya, sebab tu dia suka judge orang. Jadi dia gunakan masa itu untuk menjadi judgemental supaya pandangan dia didengari oleh orang lain. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton setia Wanita hari ini? Salam penuh inspirasi. Hari ini hari Isnin kita bangkit dengan penuh satu semangat yang berbeza mungkin ya. Maklumlah berbaki 2 hari saja lagi sebelum sama-sama kita menyambut sambutan Hari Kebangsaan 2022. Atas meja ni sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda ini kuih pau. Pau bendera Malaysia. Ini antara yang menarik kami akan kongsikan pada hari itu. Sehingga apa lukisan ke apa, tapi ianya adalah pau. Ada cerita di sebalik kuih pau ni sebenarnya. Tapi jangan risau, kita dah kira dah cukup barisan dan juga garisannya. Kita nak kongsikan hari ini tentang pelbagai pengisian. Bagaimana hari Isnin ini kita nak cuba bangkit dengan satu semangat yang baharu untuk kita memulakan minggu yang baharu. Walaupun mungkin pada minggu lepas Sabtu Ahad ada banyak perkara berlaku dalam kehidupan kita, hari ini kita bangun dengan satu semangat dan juga iltizam untuk meneruskan minggu yang baharu insya-Allah. Tapi saya hujung minggu lain, Fiza. Saya bawa semangat tu sampai ke hari ini. Fiza dah sebut tentang Hari Kebangsaan. Kita ada bendera Malaysia dan sebenarnya kita juga dihadiahkan dengan sesuatu yang cukup istimewa untuk Hari Kebangsaan 2022 oleh bergu negara kita iaitu Aaron Shah dan juga Soh Woi Yik yang telah menamatkan penantian gelaran sulung yang cukup lama kita nantikan. 45 tahun. Berpuluh-puluh 45 tahun. Dan dia lagi jauh. Okey. Dan di kejohanan badminton dunia pada edisi ke-27 yang berlangsung di Tokyo, Jepun. Mereka menewaskan pasangan atau bergu dari Indonesia yang pada terdahulunya pernah meraih gelaran tersebut pada 2015 dan 2019. Tapi kali ini ianya adalah milik Malaysia. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan dan sama-samalah kita juga sebagai rakyat Malaysia memberi terus sokongan padu dan juga jitu kepada atlet-atlet ada negara kita ini kan, Farin kan? Tak kira di mana juga mereka beraksi dan kegembiraan dan kebanggaan ini dikongsikan oleh semua termasuk Perdana Menteri juga mengucapkan tahniah kepada pasangan bergu ini. Tahniah diucapkan. Okey, itulah kita kongsikan tentang berita gembira yang kita dapat semalam dan kita bawa semangat itu sampai ke hari ini macam Farin katakan tadi. Tetapi kalau kita bercakap tentang keadaan semasa ataupun cuaca di Malaysia juga beberapa hari ini dengan keadaan cuaca ribut dan juga angin ribut petir dan hujan kan. Ini juga telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia. Tapi keadaan cuaca ini dijangka akan berlarutan sehingga ke 30 Ogos nanti. Tapi bukan sahaja di Malaysia, ini kami nak kongsikan apa yang berlaku di dunia iaitu kalau kita lihat apa yang berlaku di Pakistan, kerajaan Pakistan telah pun mengisytiharkan darurat bencana berikutan banjir besar yang telah pun Farin dan juga penonton mengorbankan beratus-ratus penduduk setakat ini. Ini adalah menurut laporan daripada agensi berita United Press International UPI yang berlaku sehingga kemarin. Dan dalam kejadian ini juga sebenarnya seramai 34 orang telah pun maut dalam tempoh 24 jam yang lalu, manakala lebih 900 orang telah pun terbunuh akibat banjir sejak Jun 2022. Itu yang dilaporkan oleh pihak berkuasa pengurusan bencana banjir negara Pakistan. Dan kabarnya juga Farin, berjuta-juta penduduk telah pun terjejas oleh banjir besar yang turut memusnahkan kawasan kejiran. Ini kami petik artikel ini daripada Cosmo Online dan kabarnya Farin juga ada kawan ataupun sahabat di sana. Betul, ada produksi tempatan Malaysia sedang berada di sana dan setakat ini alhamdulillah bila kami bertanyakan kabar dan sebagainya, mereka ada di kawasan pergunungan, tetapi apa yang menjejaskan mereka adalah mereka dihalang untuk kembali ke hotel kerana rentetan daripada tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kita semua dan kami juga mendoakan semoga
semoga semuanya selamat dan apa juga terjadi di Pakistan, semoga kita juga di negara Malaysia sentiasa cakna dan juga berjaga-jaga. Ya, dan kalau kami selalu kongsikan, ingatkan diri kami dan juga anda penonton, sediakan payung sebelum hujan. Kalau kita dah tahu kita nak hujan, cuaca kita dalam tempoh beberapa hari ini, kita rancang perjalanan kita sebaik mungkin. Apatah lagi kalau mungkin kita ada anak-anak kecil yang pergi sekolah sendiri dan sebagainya, pastikan telah kita bekalkan mereka dengan baju hujan ataupun payung. Apatah lagi ibu ayah kita yang mungkin berada di kampung ataupun yang ada di kawasan-kawasan berisiko untuk banjir. Tapi kalau awak lain sikit macam mana? Selain pada banjir tu, Fiza kalau dia panas pun disediakan payung juga. Pasal dia jaga kulit dia kan. Ya, alhamdulillah. Ini kita nak pesan jugalah Farin sebenarnya dalam kita bergurau ni kan. Kalau kita ada di kawasan-kawasan yang mungkin ada risiko untuk banjir dan sebagainya, kita sentiasa ambil maklum dan tahu tentang keadaan semasa ahli keluarga kita, rakan-rakan dan sebagainya. Okey, kami nak kongsikan kepada anda juga hari ini sebenarnya. Kalau kita cakap tentang hari Isnin, dalam kita gembira ni ada juga dalam kalangan kita yang hari ini tak jadilah nak pergi kerja tadi, dia punya kereta mungkin rosak. Tukar-tukar baju 4-5 kali tak kena. Ada juga yang mungkin komputer ke laptop dia rosak. Jadi terus menangis dan mandi blues. Okey, hari Isnin malas nak bangun rasa. Okey, tapi jangan risau sebenarnya, kita boleh buang ataupun ketepikan mandi blues ini dengan pelbagai cara. Hari ini rakan wartawan kita Natasha Hamzah ada membuat rangkuman daripada TikTok ni yang macam-macam orang kongsikan macam mana nak hilangkan mandi blues. Kita saksikan. Silakan. 5 fakta-fakta menarik tentang kerja. Nombor 1, hari yang paling ramai orang malas datang ke pejabat ialah hari Isnin di seluruh dunia. Nombor 2, hari yang paling ramai orang suka ke pejabat ialah pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, pekerja akan lebih positif, lebih gembira, lebih sosial ketika berada di pejabat. Dan fakta nombor 3, jika anda bekerja 40 jam seminggu dari usia 20 sampai 65, anda akan bekerja lebih dari 9 juta jam dalam seumur hidup anda. Fakta 4, jurujal runcit adalah pekerjaan yang paling biasa di Amerika Utara. Dan fakta 5, pekerja pejabat rata-rata menghabiskan 50 minit sehari mencari fail yang hilang dan barang-barang lain. Habis 1 jam sehari. C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mi maradare. Figli mia, cutterare, mamma mia, pensaccia tu. Tiga cara to beat Monday Blues. Yang pertama, tidur awal. Yang kedua, bangun awal. Yang ketiga, awal pagi tu buat to-do list. Dan fokus terus complete semua task dalam to-do list. Jangan risau, ada banyak cara. Mandi blues tak apa. Kita boleh lupakan mandi blues ini. Okey, ada banyak cara sebenarnya. Kita boleh cubalah untuk bantu diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita sebenarnya kan. Tapi hari ini apa yang kami nak kongsikan kepada anda sebagai pembuka siaran kita tentang semangat dan juga iltizam seorang anak kecil ini, walaupun kecil usianya, tubuh badannya juga kecil tetapi jiwanya sangat-sangat besar. Kita bersama. Kita nak kongsikan kisah ini dulu. Bukan, kita bercakap tentang kisah adik Yusof ini yang mana walaupun baru berusia 12 tahun tetapi berjiwa besar dengan sanggup untuk menyimpan duit belanja yang diberi oleh atuk nenek ahli keluarga semata-mata untuk membantu rakannya. Ini yang kita nak bersama dengan adik Yusof ini. Ini yang kita lihat visualnya, tetapi mereka kini dah pun bersedia di dalam studio bersama dengan kita. Ini dia adik Yusof dan ayahnya Encik Nasai. Okey, baik. Inilah dia, kecil tubuhnya tapi jiwanya cukup besar, lebih besar daripada uncle. Okey, Yusof boleh kongsikan sikit tentang kisah bagaimana Yusof tergerak hati nak bantu kawan tu. Kenapa nak bantu tu? Kenapa nak tolong kawan? Sebab nak tolong ni sebenarnya ramai lagi orang susah. Itu baru satu orang je. Jadi pesanan saya lah. Saya nak tolong lagi banyak sebenarnya waktu nanti future nanti. InsyaAllah. Nanti doakan semoga apa ni yang Yusof inginkan ni jadi kenyataan. Tapi Cik Nasai, kalau kita bercakap tentang apa yang dilakukan oleh Yusof ini, kalau kita pun dah baca di media sosial ataupun apa yang tular di dada akhbar kan, orang kata kita ini adalah cerminan kepada anak-anak kita. Contoh menerusi tauladan. Kabarnya sewaktu Encik Nasai duduk di Australia satu ketika dahulu juga, banyak antara budaya bantu-membantu, saling sesama sendiri itu juga ditekankan dalam
komuniti ketika itu. Jadi mungkin ini juga antara yang memberi semangat ataupun iltizam kepada Yusof ni untuk melakukan perkara yang sama. Saya rasa bukan semestinya cerminan ibu bapa. Sikit-sikit mungkin adalah sumbangan. Cumanya saya ingat dia ada 2-3 pengaruh dia lah. Mungkin guru-guru dia di sekolah juga. SK Shah Alam, Sekolah Rendah Agama Syekh Syinam Shah Alam. Yang sangat dedikasi sebenarnya sebab guru-guru pun banyak bagi bantuan. Sebab tu dia tahu kawan dia susah daripada yang selalu terima bantuan daripada guru. Tu dia tahu. Bukan sebab kawan dia bagi tahu. Yang keduanya betul masa dia duduk di Australia, budaya masyarakat di sana tu budaya suka memberi. Suka memberi. Tak kira senang, tak kira susah. Jadi biasa dan kadang-kadang balik sekolah tu ada je orang bagi hadiah kat dia kat rumah. Tak tahu siapa bagi. Kadang-kadang di sekolah pun macam setiap hujung tahun baju-baju sekolah ni dia akan basuh and then dia akan pulangkan balik dekat sekolah. Dan nanti tahun depan ada pelajar-pelajar baru nak ambil, boleh ambil dekat situ. Jadi tak semestinya untuk orang susah, tapi dia memudayakan semangat memberi, tak kira siapa saja. Dan yang lagi menariknya dia orang memberi itu tanpa diketahui siapa yang memberi. Jadi betul-betul macam mana yang Nabi kita ajar kan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tapi saya tulis kat Facebook juga lah. Sebab mesej dia bukan nak bagi tahu tu saja kan, ada mesej lain lagi lah. Okey. Kita datang juga pada Yusof. Uncle ada baca tahu sebenarnya pada peringkat awal dia kata nak bantu kawan dia tak dapat nak bayar yuran mengaji Pondok Ain. Sekolah agama kelas Pondok Ain kan. Lepas tu dah cakap dengan ayah. Lepas tu ayah pun macam terlupa-terlupa kan. Dia kata anak dia beritahu kan. Terlupa. Lepas tu buat tak tahu je. Tapi bila tengok ayah tak respon tu, Yusof cari sendiri duit tu kan. Jadi kenapa bila ayah tak respon tu, macam mana Yusof cari duit tu dan sebagainya? Tak tanya ayah balik ke atau kenapa diam aja? Sebab kan. Saya kadang-kadang macam takut dengan ayah saya. Dapat TV dia cakap dia. Okey Yusof. Ni aunty nak tanya. Kenapa sebenarnya buat Yusof terfikir kan nak bantu kawan-kawan Yusof yang susah? Sebab dia memang keinginan Yusof. Yusof nak tengok kawan-kawan sama-sama belajar dengan Yusof ke? Lagi? Okey, tapi kan Yusof kan, dia ramai ada kawan-kawan pun kadang-kadang dia tak kisah apa pasal kawan-kawan dia. Tapi Yusof sebenarnya tengok siapa ni yang rasa macam, aku patut tolonglah orang ni kan. Tengok cikgu ke, tengok ayah ke, tengok orang-orang sekeliling ke. Siapa yang bagi semangat pada Yusof ni? Mostly my parents. Cikgu-cikgu? Cikgu-cikgu. Yang rakan-rakan jugalah. Yusof, macam tadi kan aunty tanya apa yang buat Yusof nak tolong kawan Yusof kan. Mungkin Yusof tak nak dia berhenti sekolah, Yusof nak sama-sama belajar kan. Yusof, macam tadi ayah cakap kawan-kawan tak bagi tahu pun dia orang susah. Tapi macam kenapa Yusof rasa Yusof perlu tolong kawan-kawan yang susah ni? Sebab entahlah, tiba-tiba macam memang ada dalam hati ni. Memang saya ada macam apa? Keinginan. Tolong. Sedih tak kalau tengok orang lain susah? Sedih lah. Okey Yusof, ini sebenarnya bukan kali pertama Yusof membantu kawan-kawan kan. Boleh tak Yusof cerita juga selain daripada tolong bayar yuran ni sebelum ni, apa yang pernah Yusof buat, Yusof tolong? Betul juga. Kalau saya lah, saya tak ingat. Tapi ada kisah bapak saya lah. Dia kan kat Australia kan, kat Melbourne. Ada ramai orang miskin kat situ. Jadi ayah saya kerja plan, dia pergi buat nasi lemak tau. And then dia pergi bagi je sekitar kita orang miskin kat situ. Ini yang kita kata tadi contoh nasi tauladan. Walaupun Cik Nasai rasa tidak, tapi Yusof menjadikan ibu dan ayah sebagai tauladan. Jadi Cik Nasai, kalau kita lihat anak-anak di usia 11 tahun, 12 tahun kadang-kadang dia tak fikir pun tentang orang lain. Dia fikir kalau simpan duit nak beli mainan apa, nak beli game apa kan. Tapi apa yang ada sikap pada Yusof ini sememangnya satu sikap yang harus dipuji dan harus ditanamkan pada ramai lagi orang. Bagaimana kita sama-sama mengingatkan diri kita tentang kesusahan orang lain. Walaupun sebenarnya di usia 12 tahun dia tak perlu fikir benda tu, tapi apa yang dilakukan oleh Yusof ini sangat-sangat bagus dan yang diucapkan. Bagaimana Cik Nasai nak terus tekankan ataupun tanamkan sikap sebegini dalam kalangan anak-anak yang lain juga? Actually sebenarnya dia adik-beradik ni banyak tengok YouTube juga. Kalau kat YouTube tu ada 2 rancangan dia selalu tengok daripada kecil. Grandpa Kitchen. Satu Grandpa Kitchen, satu lagi Mr. B.
Mr. Beast. Boleh cakap kuat tak? Mr. Beast. Jadi daripada situ dia tengok satu orang datuk yang setiap hari masak di India. Memasak bersama dengan anak cucu dia dan bagi makan orang miskin. Yang masak dalam dulang besar. Dulang besar tu. Jadi dia bercerita bila balik ke Malaysia. Balik Malaysia dia nak buat macam itulah, dia nak buat Daddy Kitchen. Dia pun nak buat macam tu. Jadi saya tengok sebenarnya pengaruh Facebook, pengaruh YouTube semua tu banyak membantu pengaruh dia sebenarnya. Yang tu yang bila balik tu dia nak buat, dia kakak dia, adik-adik dia semua nak buat macam tu, tapi sebabkan sampai hari ini tak muda lagi lah. Tapi dia nak buat, tapi grandpa tu dah meninggal. Yang di India tu. Jadi dia nak sambung lah Daddy Kitchen. Baik. Jadi itu adalah antara yang menjadi inspirasi dan juga rujukan buat adik Yusof sendirilah. Adik Yusof nanti nak tanya. Berapa ramai orang yang Yusof nak tolong selain kawan-kawan kat sekolah? In future. Lebih sejuta kalau boleh. Lebih sejuta, insya-Allah. Cita-cita nak jadi apa, Yusof? Nak jadi orang social media. Jadi orang pengaruh media social media. Social media influencer. InsyaAllah kita doa kita jadi social media influencer yang bagus, berpengaruh, dapat membantu ramai orang yang bermanfaat. Boleh ke ayah? Boleh macam tu. Okey. Dan sekali satu lagi yang menarik perhatian saya adalah komen daripada Cik Nasir sendiri. Sebenarnya untuk anak-anak ni pembesaran mereka bukan setakat akademik saja, tetapi bagaimana semangat seperti ini dan jati diri mereka. Baik, terima kasih sekali lagi kepada adik Yusof dan Cik Nasir kerana memberikan inspirasi yang cukup besar pada kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, teruskan usaha Muni ni, bantu ramai orang lagi kalau boleh, tapi jangan buat seorang-seorang, ajak mak ayah dan kawan-kawan lain juga. Okey. Terima kasih kita ucapkan. Kita nak cakap hari ini tentang semangat yang dibawakan oleh adik Yusof ini, walaupun umurnya kecil, badannya kecil, tapi jiwanya sangat besar, membantu insan lain tanpa mementingkan diri sendiri. Tapi inilah juga yang kita nak kongsikan tentang topik kita pada hari ini, yang mana jangan judgemental. Kadang-kadang ada setengah orang kalau dia lihat orang lain susah, dia tak nak kawan, dia letak ke tepi dan sebagainya. Tetapi apa yang kita boleh ambil daripada kisah adik Yusof ini, tidak judgemental tapi ingin membantu pula insan lain. Dan lebih kronik lagi zaman sekarang, apabila kita dalam dunia zaman sosial media dan juga digital ini, kita sering menghakimi sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda hari ini dengan topik kita, jangan jadi judgemental. Dan kalau anda mungkin ada sebarang komen, pesanan ataupun pengalaman anda yang ingin dikongsikan, terus kongsikan bersama kami di WHI TV3. Teruskan bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Janganlah ke mana-mana. Wanita hari ini. Nana, Wi-Fi password. Hai Sean. Hai. Password Wi-Fi. Sorry, Wi-Fi password kena tukar setiap hari. Bos suruh. What? Hai Sean. For 100th time, Wi-Fi untuk customer je, For your information, aku regular customer kat sini tau. Budak miskin. Tak ada Wi-Fi sendiri ke? Budak miskin panggil aku. Kau check balik Wi-Fi kau tu. Wi-Fi sini juga kan? Cakap banyak lah. Of course. Sebab aku customer dan kau, well, ngemis. Dah lah. Ish. Nana, nak tanya sejak bila kau benarkan orang biadab masuk kedai kau ni? Kalau aku tak pergi masuk tau. Excuse me? Engkau tu yang biadab. Bukan sahaja biadab dengan customer lain je, tapi dengan staff pun kau biadab. Okey, jangan gaduh, okey? Datang lagi. Baik, kita ada Wi-Fi. Tahniah. Lepas ni boleh buka Facebook, mengadu dekat Facebook, Saya tak ada Wi-Fi. Saya miskin. Macam tu, Sedih. Daripada korang, apa kerja korang? Ini je lah kan? Gunakan gadis muda-muda sebagai mangsa, buat diorang insecure, lepas tu jual produk-produk ni kat diorang. Dengki, apa kata kau pergi gua kau tu balik and duduk senyap-senyap kat situ, Tak apa, perempuan selalu menang. Okey. Faham. Perempuan selalu menang. Tengok kalau lelaki je minta Wi-Fi tu dia cakap kita tak ada duit. Kesian. Ini kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton. Walaupun kita bergurau-gurau, tapi mungkin ada dalam kalangan anda penonton yang mengalami masalah dihakimi ataupun sentiasa dalam keadaan judgemental. Kadang-kadang kita yang jadi macam tu ataupun kita berada dalam keadaan sebegitu. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Kita bersama dengan dua orang tetamu. Kita bersama dengan di ujung sana saya kacak segak bergaya Dr. Tengku
Asmadi Tengku Muhammad, Prodi Motivasi kita. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Farid, Fiza? Yang itu saya menghakimi Doktor sebagai seorang yang segak dan kacak, tak apa Oh, itu memang kebenaran. Alhamdulillah. Bersama-sama ini dengan satu kebenaran. Bersama dengan kita juga adalah sahabat kita Syakila Koriri. Apa khabar Syakila? Sihat bang. Okay. Sihat, Alhamdulillah. Okey, kita bercakap dengan topik judgemental ataupun menghakimi ini bukan perkara yang baru. Daripada zaman dahulu. Tadi Farin kata kalau dalam dunia media sosial ini ia mungkin lebih mudah berlaku, tapi hakikatnya ia bukan berlaku hari ini. Betul. Kita berlaku dalam 30-40 tahun dulu. Bezanya dulu ada wifi, dulu ada media sosial, sekarang tak ada. Okey, apa yang kita perlu faham Terbalik. Dulu tak cakap mulut. Bukan nak jab tapi macam terbalik. Ini namanya judgemental. Okey, doktor, apa yang boleh kita faham sedikit lah, kan? Apa yang sebenarnya kita nak tahu tentang judgemental ni sebenarnya? Okey, baik. Bila kita kata judgemental, dia bukan soal masa atau soal zaman. Masa dan zaman teknologi hanya mempercepatkan lagi proses judgemental itu menjadi tular. Kan? Tapi sebenarnya sejak dulu begitulah. Sebab kita bila kita melihat seseorang, meneliti sesuatu keadaan ataupun situasi yang berlaku, kita melihat sesuatu bukan keadaan diri seseorang tetapi keadaan diri kita. Apa pengalaman kita, apa pendedahan yang pernah kita lalui, apa yang kita baca, apa yang kita tengok sebelum ini, maka kita terus judgemental. Kita terus menghakimi seseorang. Contohlah, kalau kita pernah kena tipu dengan seorang yang badan gempal, pakai cermin mata, rambut kerinting-kerinting, kan? Kita pernah kena tipu, teruk kena tipu, emosi kita tercedera. Datang seorang kelibat macam tu, kita terus akan kata orang macam ni memang tak boleh percaya. Oh, itu namanya judgemental. Judgemental. Nampak rupa begitu je dia dah kata begitu. Nampak yang macam Farid dia kata gitu. Itu judgemental. Sebab pengalaman. Jadi sebenarnya perkara ni kita boleh elak dengan cara kita jangan cepat untuk membuat sesuatu, mengeluarkan kata-kata, membuat satu keputusan atau nak mengatakan. Ambil masa. Kenal orang tu dulu. Lalui kehidupan seperti biasa dulu. Tengok apa yang berlaku dulu. Baru kita keluarkan. Jangan kita nak cepat. Jadi bila kita cepat, seringkali kita tersasar ataupun terlepas pandang. Ataupun tak sedar ada perkara-perkara lain yang mungkin sebenarnya tidak benar. Jadi oleh sebab itulah orang kata terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata binasa. Macam tadi tu dia stereotypekan orang, dia mengklasifikasikan seseorang. Semua orang sama. Tapi kalau perempuan biasa kalau dia memang pernah terluka dan sebagainya, selalu perkataan ni apa tahu? Lelaki semua sama. Sebenarnya tak. Itu dalam kamus lah. Okey. Awak ni tak baca kamus tu? Saya tak baca kan? Kamu orang perempuan Dengar tak tadi wanita selalu betul? Okey Syakila. Juga seorang wanita. Okey, tak apa. Tidak ada satu yang personal kat sini. Tapi kita kata bila membicarakan mungkin tentang status Syakila sekarang dan pelbagai berita mungkin ramai orang dengar, pasti tak terlepas daripada orang bersikap judgemental dan menghakimi dan berkata macam-macam sedangkan mereka tak kenal pun Syakila sendiri sebagai seorang selebriti dan melalui berita yang mereka baca. Jadi Syakila gini, apa perasaan dan bagaimana menanganinya? Bila nak cakap perasaan tu, saya ni daripada mulanya kes saya tu, saya tak pernah mengeluarkan apa pun. Sampai orang kata, ada juga kawan-kawan wartawan yang macam merajuk. Sebab kita nak penjelasan. Saya cakap, kisah peribadi saya ni susah. Lagi-lagi saya ni orang kenal. Jadi bila saya mengeluarkan satu perkataan ataupun satu ayat, benda ni akan menjadi spekulasi orang-orang yang tidak kenal saya. Tapi saya kena akui yang saya ni berada dalam dunia ini dan orang mengenali saya dan mereka ni nak tahu sangat apa jadi, siapa salah, siapa yang buat salah. Saya kata saya nak diam. Ada orang kata tapi orang tu tak puas hati Kak. Dia cakap, oh kalau dia diam mesti dia salah. Dia ni sebab saya pernah keluarkan satu status di Instagram. Saya cakap anda semua tidak berada di dalam kasut saya. Saya tak boleh keluarkan benda ini sebab saya mempunyai seorang anak perempuan di mana anak saya itu akan membesar. Dan bila saya keluarkan satu perkataan, satu statement dan dimanipulasikan oleh orang-orang yang tidak sepatutnya, benda itu jadi isu yang sangat tak sihatlah untuk saya, untuk anak saya. Saya tak ada nanti satu hari nanti anak saya besar,
dia membaca kisah-kisah mak ayah dia apa yang berlaku dan ada satu benda, mak aku macam ni, ayah aku macam tu. Tidak, sebab saya kata, saya dah berbicara dengan bekas suami saya kata kita kena buat satu perkara sebab ini kesalahan kita berdua. Jadi macam mana kita nak tangani semua ni dengan cara kita berbaik dan reda dan lepaskan apa yang jadi dan kena buat sesuatu yang untuk anak-anak ni dah besar nanti dia akan dia tak ada dengar macam mak dia jahat lah, ayah dia jahat. Tak nak, saya tak nak buat macam tu. Bila cakap pasal isu, saya tambah sikit bila saya cakap pasal isu orang yang tidak kenal saya tak menafikan sampai sekarang pun Kak Fiza, saya masih menerima sesuatu benda yang sangat-sangat negatif di mana saya tengok beratus komen. Saya baca. Saya okey je. Saya tak ada rasa macam nak marah orang itu. Cuma saya kesian. Rupanya zaman sekarang ni ramai orang yang tak sedar diri dia berpenyakit. Penyakit hati. Saya kira terus dia cakap kan. Saya kalau lapar lagi saya jadi saya nak bekerja dengan lagi doktor. Lagi lapar jadi doktor. Apa yang Syakila katakan ni ada komen daripada Khairul Anwar di Facebook kita juga. Khairul Anwar kata judgemental boleh menyebabkan orang yang dijudge sakit mental dan orang yang menjudge pun turut mental. Ini perkara yang berlaku. Tadi doktor dah katakan tadi bukan sebab zaman. Kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh Syakila sini, ini mungkin dialami oleh ramai juga dalam kalangan penonton kita. Bila bercakap tentang judgemental ni, kadang-kadang dia seringkali dikaitkan dengan situasi ataupun status seseorang. Lagi-lagi kalau seorang tu wanita itu bergelar ibu tunggal ke, balu ke, janda ke, kadang-kadang masyarakat sekeliling ni seringkali ada prasangka menghakimi mereka ataupun judgemental. Ini bukan berlaku hari ini mungkin dah berlaku 20-30 tahun dulu lagi. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memberitahu kepada penonton kita pada hari ini bahawa setiap daripada manusia ini berhak untuk memerlukan kehidupan yang baru. Walaupun apa pernah berlaku dalam kehidupan mereka, tapi seseorang itu tidak layak dihakimi oleh manusia yang lain tanpa dia mengetahui cerita sebenar tentang apa yang berlaku itu, doktor. Pertamanya sekali, kita kena faham bahawa mana ada manusia yang sempurna dan kehidupannya juga sempurna. Kita seringkali melihat masalah orang. Kita lihat isu-isu yang ada pada orang. Kita selalu tengok keluar, kita lupa nak tengok dalam diri kita. Bahawa kadang-kadang bila kita perhatikan sesuatu perkara yang bermasalah sebenarnya kita. Orang lain, kalau walaupun dia bercerai ke berpisah misalnya, mereka mempunyai alasan mereka sendiri dan alasan-alasan sebegini dia tak boleh nak cerita kepada orang. Bukan sebab apa, bukan dia tak nak berikan pendedahan, sebab mungkin perkara itu terlalu sensitif, berkaitan dengan peribadi individu, berkaitan dengan keluarga, maruah keluarga. Jadi banyak benda yang dia tak boleh cerita. Jadi kita tidak berada di tempat dia. Jadi bila kita tak ada di tempat dia, kita jangan sewenang-wenangnya meletakkan, menghakimi kehidupan ataupun individu itu. Dan kita juga kena faham setiap individu, setiap situasi semua tak sama. Kalau kita pernah tengok ada satu kes sebelum ini, sebabnya mungkin puncanya kenapa, mungkin puncanya kerana suaminya curang atau isterinya curang, berlaku perpisahan, itu kes dia. Jangan kita samakan, ambil kes itu, kita terus jadikan itu template dan semua benda keadaan dalam hidup begitu. Jadi sebab itu kita kena faham bahawa manusia ini berbeza, pengalamannya berbeza, apa yang dia tahu berbeza, ilmunya berbeza, ketahanan jiwa juga berbeza. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Kita doa yang baik-baiklah. Kan, apa yang berlaku walaupun buruk di depan mata, doa yang baik-baik. Sebab manusia boleh berubah, keadaan boleh berubah. Hari ini berpisah. Mungkin demi anak 5-10 tahun akan datang kita tak tahu. Kan, kita tak tahu. Jadi kenapa tidak? Contoh dulu pernah banyak kes-kes artis-artis yang bermasalah kan. Contoh saya pernah duduk dekat sini bincang isu-isu tu. Tengok hari ini mereka punya bahagia, boleh bersama, anak ke sana ke sini. Ke mana pergi yang mengata dulu. Jadi itulah dia. Ini orang selimut. Kadang-kadang kita ni sibuk kan nak jaga tepi kain orang, menghakimi orang lain, nak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan orang lain, nak membantu merancang kehidupan orang, tanpa kita sedari itu mungkin boleh mendatangkan kesan jangka masa panjang yang buruk pada diri kita kan. Dan kadang-kadang orang macam ini jugalah yang kalau dia dihakimi, dia sangat-sangat marah. Dia sangat-sangat sensitif. Tapi itu kita sekarang berada di sini kata, tapi kita juga nak dengarkan daripada mereka di luar sana tentang topik kita hari ini. Jangan jadi judgemental. Kita dengarkan. Silakan. Tentang orang judgemental ni macam dia tak ada keyakinan diri pun sebab tu dia suka judge orang. Itu bagi pendapat Iqmal macam tu kan. Like macam tak ada benda lain ke yang dia boleh buat selain dia judge orang kan macam tu. Setiap orang ada kepribadian sendirilah maksudnya. So kita tak ada hak pun nak buat macam tu ke orang kan macam tu. Sedangkan diri kita pun kita tak tahu lagi okey ke tak ke. Orang judgemental ni
kalau kita makin layan, makin dia suka judge kita lagi. Jadi bila dia judge kita, kita macam okey. Kita okey balik. Kalau dia tengok okey, kita okey balik. Jadi bila kita okey, dia akan berhenti menyalak pada waktunya. Macam tu. Kalau tak, nanti dia still buat benda yang sama sebab kita rasa down apa semua. So cara atasi dia, tipulah orang kata kalau orang tu tak berfikir. Bila orang tu cakap macam tu kan, boleh berfikir tapi jangan fikir waktu yang lama lah. Maksudnya dah fikir tu okey, dan kalau kita rasa diri kita tak macam tu, okey. Kalau kita rasa diri kita macam tu, cuba untuk perbaiki. Bagi saya, orang yang judgemental ni dia tak ada kerja nak buat, ataupun dia cakap terlebih banyak masa yang terluang sehingga kan dia habiskan masa dia hanya untuk judge orang sahaja. Kita sentiasa berfikiran positif, buat sikap tak ambil tahu dengan pandangan orang yang negatif terhadap kita. Life must go on. Kita teruskan kehidupan kita seperti biasa dan tak perlu kita nak ambil tahu tentang orang-orang yang terlalu bersikap judgemental. Saya berpendapat orang yang judgemental ni selalunya adalah orang yang kurang mendapat perhatian daripada orang sekeliling dia. Jadi dia gunakan masa itu untuk menjadi judgemental supaya pandangan dia didengari oleh orang lain. Kalau saya berdepan dengan orang yang berperangai judgemental ni, kebiasaannya jika orang itu tidak rapat dengan saya akan ignore je. Tapi kalau orang tu adalah orang yang di sekeliling saya seperti keluarga, rakan-rakan maupun saudara mara, kebiasaannya saya akan cuba berbincang dengan orang tersebut. Saya akan tanya apa problem dia. Okey, yang pendapat terakhir tu saya suka Fiza pasal dia kata apa tahu, orang-orang yang insecure, orang yang rasa tak kurang pasal diri dia, nak sibuk pasal orang lain dan juga kurang kasih sayang ni, yang judgemental pasal orang lain. Mira. Okay. Alright. Kita nak baca komen sebenarnya daripada penonton-penonton kita ni. Ada banyak komen sebenarnya. Daripada Cik Puan Rohani katanya, sejujurnya tak elok judgemental sebab boleh menyebabkan banyak benda tak elok terjadi. Macam-macam ditambah pula keadaan hari ini. Kadang-kadang bila kita judgemental, seseorang tu boleh down. Betul. Okay. Buat perkara di luar jangka, rasa bersalah pada diri sendiri dan seelok-eloknya perbanyakkanlah muhasabah diri. Ini betul juga kan? Kita tak sedar, kita duduk sibuk menghakimi orang sampai orang tu yang boleh jadi lebih tertekan. Betul. Pernah tak Kila dalam situasi sebegitu? Pernah. Macam saya sangat bersyukur bila saya dah sebelum saya berkahwin, semasa berkahwin, selepas berpisah, saya banyak orang kata macam-macam. Saya terima dan saya awalnya dulu saya melatah. Kita akan macam rasa terkesan tau, rasa macam kenapa dia cakap macam ni, benda ni salah. Tapi bila lama kelamaan saya sendiri rasa saya kata manusia ini sebenarnya ada penyakit. Betul doktor? Kalau saya salah, tunjukkan saya. Semua ada penyakit. Betul. Abang, ini penyakit yang pergi hospital nak claim insurans pun tak boleh. Wah, sampai macam tu sekali ya. Okey. Betul. Memang nak pergi doktor. Saya sakit hati. Saya sakit hati tengok orang bahagia. Saya sakit hati. Tak boleh claim insurans tau benda tu. Itu masalah diri sendiri. Tak ada penyakit berjangkit berbahaya tak ada. Cuma penyakit tu sebenarnya orang tak tahu itu paling bahaya. Bila ada sakit tu bermakna kita tahu orang tu tidak bahagia dengan dia punya kehidupan. Walaupun orang tu ada kerjaya, ada family, ada duit, tapi disebabkan satu penyakit ni, saya rasa dia tidak happy dengan kehidupan dia. Sebab dia rasa macam sentiasa mencari kesalahan orang. Walaupun awak tak kenal dengan dia, awak hanya dengar pada kenalan awak, dia tu sebenarnya makan tak basuh tangan. Contohnya lah. Awak tak kenal pun dia, tapi awak bercakap mulut ke mulut. Mungkin ada sebab kan dia makan tak basuh tangan? Mungkin. Ataupun dia tak pakai tangan sebab dia pakai sudu, mungkin tangan dia alergik ke apa mungkin, kan. Tapi sanitizer. Mungkin dia nak jilat tu bagi sebab lah, ada banyak sebab. Ada banyak sebab. Okey. Saya nak tanya pada doktor juga. Okey. Ini bila kita dah bercakap pasal penyakit ni, kadang-kadang kita pun perlu muhasabah diri gitu juga. Kadang-kadang kita takut kita tak sengaja kita terbuat. Okey, ada tak sebarang prinsip atau nasihat kita dalam menerima kritikan orang dan dalam kita untuk menghakimi orang? Kadang-kadang kita rasa kita betul. Baik, pertamanya sekali, sebenarnya Al-Quran pun dah ajar dah. Bila datang saja orang bawa berita, kita kena tengok siapa yang bawa berita tu. Kalau dia ni orang yang tak boleh amanah, yang tak boleh dipercayai, yang tak ada kepegangan agama atau ada sejarah sebelum ni, maka kita kena tapis. Kita kena simpan, dengar dan kita kena simpan. Dan itu kalau kita dengar, kita simpan. Tapi kalau dia berkaitan dengan orang yang kita
kita kenal, orang rapat, kawan baik kita, kawan kita kenal sejak kecil, maka kita kata apa? Okey, apa yang awak kata itu tidak seperti apa yang saya kenal dia. Saya kenal dia lebih lama daripada awak kenal dia. Kan? Mungkin apa yang dia bawa tu mungkin betul. Tetapi kita tidak mengatakan benda itu betul. Ini semangat setia kawan yang tinggi. Kita mempertahankan persahabatan itu dan kemudian belakang kita bertabayun, kita tanyalah. Tadi datang orang ni tanya, betul ke kau buat begitu? Kan? Jadi kita tanya, dia akan terangkan. Ini orang-orang macam ni, orang-orang yang selamat daripada jadi seorang yang judgemental. Kan? Tapi kalau kadang-kadang orang ni dia judgemental sebab dia nak jadi menjadi tempat tarikan orang. Kan bila dia post satu benda, dia suka tengok post dia banyak like, banyak share, banyak komen. Ini satu sakit penyakit juga. Penyakit gila glamour ni kan. Kan? Sebab dia nakkan orang share. Kadang-kadang setiap minit duk check. Dah naik dia share. Dah naik dah komen. Ini satu penyakit juga. Jadi oleh sebab itu dia lontarkan menjadi orang yang menghakimi kehidupan orang dan seronok dengan perkara-perkara yang dia buat tu. Judgemental ataupun gibah ni lebih kurang sama lah. Suka bergosip dan kadang-kadang dia nak jadi orang yang disukai ramai sebab dia nak cerita-cerita pasal dia banyak tahu cerita pasal orang. Tapi cerita tu betul ke tak betul tu nombor dua. Tapi doktor, kadang-kadang ada juga dalam kalangan setengah individu ni, bukan mereka ni yang di-judgemental ataupun dihakimi orang lain. Kadang-kadang mereka sendiri merasakan diri mereka ni macam dihakimi. Sebenarnya orang tak ada pun cakap, tapi dia yang rasa macam dia cakap pasal aku ke ni ya? Contoh. Ataupun situasi. Dia post ni pasal aku. Contoh, ini ada kawan ni dia minta tolong tanya soalan ni sebab dia kata melalui pengalaman masa silamnya. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku dia merasakan dirinya sentiasa dihakimi. Macam mana tu pula doktor? Ini pun satu penyakit jugalah kan. Jadi yang ini kita kena tahu bahawa apabila kita nak menghakimi, dia kena ada data, dia kena ada fakta, dia kena ada bukti. Kan? Dia bukan dengan hanya kita tengok orang, kita cuba baca isi hatinya, kita cuba baca apa yang ada dalam fikirannya. Ini penyakitlah, suka membaca fikiran orang, suka membaca isi hati orang, walaupun perkara tu dia tak nampak, kemudian dia buat satu rumusan dia sendiri dan pandai-pandai letak buat posting, dan posting tu pula supaya orang tu terasa. Ini adalah satu perkara yang berat. Jadi oleh sebab itu, kalau tak ada fakta, kalau tak ada data, kalau kita tak pernah ada bukti, maka berhentikanlah, tak payah kita nak bercakap, tak ada faedah. Jangan kita buat dosa jariah. Dosa jariah ni iaitu kita buat satu post, lepas tu sambung-sambung, dikongsi-kongsi, jadi berpanjang-panjanganlah dosa tu. Kan? Jadi untuk yang rasa dihakimi pun juga harus orang kata bersikap terbuka dan juga tengok pada fakta-fakta. Betul. Jangan terlalu kita pun janganlah, maksudnya kita pun buruk sangka ke orang. Sebenarnya orang tak cakap pun pasal kita. Betul. Tapi kita ingat orang tu cakap pasal kita. Dosa jariah tu. Okey, Syakila sendirilah. Okey, mungkin berbaki masa ni juga sebagai seorang selebriti, pastinya kita sangat-sangat terasa ataupun terkesan dengan sifat judgemental orang ramai dan sebagainya. Apa nasihat Syakila sendiri kepada mereka kat luar sana supaya tidak sebegitu dan prinsip Syakila sendiri dalam menghakimi orang? Awak terasa? Saya tak terasa. Awak judge saya ke? Silakan Syakila. Abang terasa ke? Tak ada. Macam ni, saya kalau boleh, saya nak orang tengok apa yang kita bincangkan ni, saya nak semua orang tengok. Sebab saya takut benda ni akan merosakkan akidah dan pemikiran anak-anak kita. Saya very sensitif sebab saya tak nak benda-benda macam ni akan anak-anak tengok. Kalau yang orang yang suka menghakimi orang, lagi-lagi yang paling bahaya doktor, menghakimi seseorang yang tidak awak kenal. Betul. Ya? Itu adalah, saya rasa, saya minta maaf tapi saya rasa itu berpenyakit. Sebab saya kata kalau siapa yang rasanya aku selama ni di kategori judgemental orang sebab sentiasa nak mencari kesalahan orang, sentiasa nak menghakimi orang tanpa cermin diri sendiri. Saya tidak terkesan langsung kalau sesuatu perkara ataupun satu topik yang orang berbincang di media sosial mengenai saya tak terkesan langsung. Kerana kalau betul saya akan clearkan benda tu. Kalau salah saya akan cakap. Tapi for those yang suka sangat penyakit ini, saya harap sangat hentikan untuk supaya hati kita tak terlampau. Tahu bila kita sentiasa mencari kesalahan orang, kita tidak bahagia. Sebab bila kita ada sisa-sisa kehidupan kita nak sesuatu yang indah je doktor kan. Kita nak bahagia, kita nak mencari nak gembira, kita nak apa yang berlaku sekarang ni saya rasa hanya dia menutup
silaturahim sesama manusia. Sebab dia dah hidup dalam merosakkan dunia pun. dia sendiri, menghakimi orang yang tidak dikenali, especially orang yang ternama lah. Selebriti kan. Awak tak kenal dia, awak tak kenal saya, tapi awak cakap saya ni macam ni, macam ni. Tapi dia acah-acah macam kenal. Oi, macam kenal sangat. Macam kenal sangat. Dia ini macam ni, macam ni. Saya cakap, lah, duduk sebantal dengan saya ke? Oi, suami dia macam ni, cakap lah. Awak kenal ke bekas suami saya? Cakap, saya tak pernah cakap buruk-buruk pasal siapa-siapa. Sebab saya tak nak benda tu menjadi spekulasi dan menjadi satu virus yang tidak elok dekat kalangan kita. Jadi siapa-siapa yang judgemental, yang suka menghakimi orang, saya lapar. Saya lapar, saya marah. Ya. Bila yang suka judgemental ni, hentikan. Trust me, saya cakap, kalau awak hentikan sikap awak yang suka mengadili orang, hentikan perkara-perkara tersebut, awak akan bahagia. InsyaAllah. Awak ada duit, awak ada kerjaya. Kalau awak masih ada sakit itu, awak takkan bahagia. Betul, doktor? Betul. Cantik tu. Kita sebenarnya tadi nak tanya rumusan tu dekat doktor. Dia dah rumuskan dah. Saya bekerja dengan doktor. Bekerja dengan okey. Waktu kita dah habis doktor, tapi mungkin sedikit rumusan ringkas daripada doktor. Apa yang sebenarnya kita semua perlu ambil tahu mengenai topik pada hari ini? Baik, apa yang kita perlu ambil tahu satu aja, iaitu kita tidak berada di kedudukan sesiapa pun. Yang kita hanya kenal diri kita dan juga keadaan kita. Jadi hentikan bercakap pasal orang. Kalau kita tak tahu, diam itu lebih bahagia, lebih bagus, lebih baik dan lebih tenang berbanding dengan berkata-kata sesuatu yang akhirnya kita menjadi pembawa kepada dosa itu tadi. Ya. Manusia tak pernah sempurna, siapakah kita untuk menghakimi orang lain? Baik. Dan rumusan ketiga kat sinilah dia. Tapi ada satu lagi. Silakan. Abang terasa ke? Tidak. Jangan ajak saya. Okey. InsyaAllah. Okay. Dan semoga walaupun kita bergurau senda dalam kita punya topik perbincangan hari ini, kita harapkan dia banyak dapat memberi manfaat dan juga informasi berguna buat anda semua penonton-penonton dan juga kami di studio ini. Kita jangan mudah untuk menjadi ataupun menghakimi insan lain kerana kadang-kadang kita tidak berada dalam kasut mereka. Kita mungkin ada dalam sampan ataupun bot yang sama, tapi orang kata geloranya adalah berbeza-beza. Jadi sama-sama kita muhasabah diri kita untuk tidak menjadi seorang yang judgemental, insyaAllah. Terima kasih Dr. Tengku Asmadi dan juga Syakilah bersama kami pada hari ini. Dan kepada penonton-penonton wanita hari ini, kami lepas ini nak kongsikan Pau Bendera Malaysia. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Beri sepenuhnya ini negaraku, oh darahku. Hiduplah sepenuhnya, dirgayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku. Trying to change the world, bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Betul kan Farid? Kita pun ambil bahagian juga. Semangat ni. Semangat. Kita maklumlah sambutan Hari Kebangsaan 2022 2 hari je lagi. Ya, betul. Ini sebahagian daripada inspirasi dan semangat kami yang dibawakan juga bersama dengan Afifah Roslan pada hari ini daripada Pau Pak Ngah. Okey. Tapi selain Fahrin, kenapa Fifa datang ke sini ada ceritanya sebenarnya. Sebenarnya kali pertama saya jemput Fifa datang ke sini sebab saya nampak ciapan luahan perasaan di Twitter. Saya pun ada baca. Sebab tahun lepas sebenarnya dia dah disunting oleh orang lain lah untuk buat demonstrasi Pau Gergasi bendera kan. Tapi bila orang tu tak datang. Dia datang. Betul? Dah shooting everything, kita dah set up apa semua. Lepas tu dia kata akan masuk paper lah pada Hari Merdeka. Lepas tu kita pun dengan tim belilah paper, cari satu-satu, selai macam tak ada. Tak ada rezeki. Okey, tak apa. Hari ni rezekinya lebih besar mungkin kita dapat pergi. Okey, boleh cerita tak sedikit lah. Kalau cakap tentang nak buat Pau ataupun bendera ni kan, kita bukan suka-suka je buat. Kan? Kita mesti kena cukup kira dari segi barisannya sama dengan bendera kita dan sebagainya. Boleh tak kongsikan sedikit tentang teamwork ataupun macam mana planning nak buat ni? Okey, sebenarnya kalau nak cakap pasal teamwork tu memang daripada tim kita lah. I mean
daripada inspirasi PAU ni daripada bendera Malaysia, and kalau bendera Malaysia mestilah kita kena ikut dia punya garis-garis dia, tak boleh nak Di 14 ni cukup saya kira. 14 memang kira. Bucu-bucu ni pun memang ada 14. Bucu pun betul 14. Sebab masa tu masuk dekat dalam Twitter tu pun ada orang cakap tak cukup 14. Padahal memang cukup pun 14. So dah kira lah. Memang particular lah. So that benda ni kita bagi tahu tim untuk lukis dulu dan lakar apa semua baru dan saya pasti juga inspirasi juga datang daripada PAU ni kita boleh warnakan dan sebagainya. Tapi bukan setakat berwarna saja Fiza, kabarnya PAU Pak Ngan pun sedap juga. Ini sebenarnya ini dah dikecikkan daripada yang asal tahun lepas tu. Tapi kita nak tahulah juga, kalau cakap tentang ini adalah inspirasi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2022 ni kan yang dia buat sebegini kan. Tapi nak tanya, PAU ini dijual ataupun tidak sebenarnya yang bentuk bendera Malaysia ni? Kalau untuk tahun lepas kita memang jual PAU Colour sempena Merdeka sahaja. Tapi tahun ni kita tak buat. Tahun ni kita buat untuk wanita hari ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita mungkin boleh kongsikan sedikit sambil penonton dekat rumah tu kan, nanti penerbit di dalam akan roll balik visual gambar buat PAU bendera Malaysia tu. Tapi sambil-sambil tu kan Pipa, mungkin kita boleh kongsikan juga apa antara perisa Inti. Perisa. Boleh. Inti. Okey, so yang ni kita ada best seller kita lah, bolognese. Wow. Dengan cheese. Cheesy beef bolognese. Ni mushroom chicken carbonara. Kacang merah yang memang all time favorite. Macam dalam biasalah kacang merah kaya. Yang ni kita boleh rasa? Boleh rasa. Sambil-sambil kita nak rasa, mungkin boleh tak Pipa tunjuk macam mana sebenarnya kalau penonton kat rumah, macam mana dia buat PAU tapi dia masukkan inti dia tak jadi. Jadi kempes. Tapi macam mana cara sebenarnya nak buat? Lupa je perkataan. Kempes. Saya cakap Kempes. Okey, Farid nak yang mana? Yang mana? Awak lapar kan sebenarnya. Panas ni. Awak nak yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak rasa yang macam fusion sikit ni. Apa tu tadi? Cheesy beef bolognese. Bukan yang ni inti yang carbonara, mushroom chicken carbonara. Masuk guna ni scoop aiskrim ni. Sebab kita nak kuantiti dia sama kan. Okey, macam tu caranya. So memang tapi dia punya dough pun cantik ni. Terima kasih. Sebagai tips nak menjadikan dough ni cantik sebegini dan juga gebu lah. Okey, sebenarnya dia kena temperature lah, suhu. Suhu kena Saya ada confession nak buat. Masa dulu-dulu kan saya makan kuih PAU kan, saya tak tahu pun sebenarnya yang panggil apa ni? Kertas itu tu. Kertas kena buang. Tak boleh makan. Saya kalau makan, awak biar betul. Okey, itu satu. Okey, nombor dua, kalau penonton boleh komen kat Facebook, ada tak kalau anda makan kuih PAU anda akan buang kulit dia semua? Dia. Sebab satu ketika dahulu kan. Ya ke? Ini pengalaman pertama saya makan dengan kertas. Saya ingat ni semua kena makan. Lepas tu orang kata, tak boleh kena buang. Bila kena buang, saya bukan saja buang kertas, saya akan buang semua kulit ni juga. Mungkin ada dalam kalangan penonton yang ada pengalaman sama dengan saya. Tapi Pipa, sebenarnya cara nak makan kuih PAU, soalan ni nampak macam simple. Tapi cara nak makan kuih PAU ni, cara nak makan kuih PAU. Kalau tanya saya personally, saya memang akan kopek kulit dia. Memang kopek kulit dia? Sebab saya lagi suka dia punya tekstur yang lembut tu. Kalau kulit ni mesti ada liat-liat sikit kan. Tu kalau personally tapi lah. Pipa sayang juga kalau macam ni kat atas dia ada ni semua kan. Sebab tu saya tahu sedap dia pasal saya dah rasa. Okey, saya nak rasa yang tradisional kaya dan juga kacang merah. Saya ambil yang kaya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya memang nak kena kopek kulit dia tu. Okey, Pipa saya nak tanya juga. Ini antara inti-inti yang ada sebenarnya. Boleh variasikan pelbagai lagi sebenarnya kan? Ya, betul. Macam ni bolognese pun boleh. Mungkin apa lagi agaknya yang akan datang mungkin dalam perancangan agaknya? Perancangan dia, mungkin kita akan go kepada... Awak kenapa sembunyi? Yang tradisional ke? Contohnya macam masakan, contoh masak merah ke, lemak cili api ataupun ayam masak kicap ke. PAU tempoyak durian. Itu boleh juga. Okey, Pipa, bagi penonton-penonton yang mungkin dia teringin nak tengok lagi gambar-gambar ataupun video-video menarik tentang PAU bendera Malaysia ni yang dapat memberi inspirasi dan juga menaikkan lagi semangat patriotisme mereka. Nak tengok apa mungkin yang menarik juga. Ada tak Instagram ataupun media sosialnya? Ada. Kalau Instagram untuk kita punya official perniagaan kita, PAU Pak Ngah lah. Kita ada Instagram, Facebook, Twitter dan juga TikTok. Sekarang ni TikTok pun ada. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Pipa dan terima kasih juga kerana sudi bawa ini dia PAU bendera Malaysia ini datang ke wanita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih jemput. Masih banyak lagi perkongsian yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Ini boleh makan ke? Tak boleh. Wanita Hari Ini. Buat apa tu Fiza? Orang kata Farin,
Kalau rasa jangan satu. Oh ya. Jangan sebelah. Itu yang saya nampak awak makan lagi ni. Jangan sebelah biar lengkap. Oh, itu yang saya ambil semua. Okey. Kita nak kongsikan kepada anda sebenarnya hari ini kita dah beri orang kata beberapa topik kan, bagaimana kita lihat kisah adik Yusof yang penuh semangat untuk membantu insan lain yang sebenarnya bukan untuk kanak-kanak je, kita orang dewasa pun boleh mengambil sedikit iltizam ini kan Farid? Betul, untuk saling bantu-membantu, terus menjadi insan yang berjiwa besar, membantu orang lain. Dan selain daripada itu juga antara penyakit sekarang ni di mana kita suka bersikap judgemental, hentikan. Dan kita dah dapat satu perkongsian yang cukup menarik, penuh bermanfaat dalam gelak ketawa kita tadi. Dan bagaimana juga kalau kita lihat makanan ini juga boleh dapat menyatukan kita, inspirasi, semangat patriotisme itu yang juga dizahirkan melalui makanan yang hari ini dibuat berbentuk bendera Malaysia. Tapi esok sebenarnya kita nak kongsikan juga kepada anda bagaimana ada kepelbagaian kaum dan juga etnik di Malaysia ini dapat menyatukan kita melalui pelbagai cara, antaranya menu Muhibah esok. Di mana kalau kita lihat sebenarnya kalau di Malaysia ni berbilang kaum memakan makanan atau resepi daripada kaum yang lain, itu cukup menarik sebenarnya. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda, menu Muhibah esok di Wanita Hari ini. Dan kalau anda mungkin ada menu-menu yang dapat menggamit semula kenangan anda, memori indah anda waktu kecil kan bersama sahabat-sahabat ataupun jiran di kampung, kongsikan bersama dengan kami di WHI TV3. Kita suka makan roti canai. Jadi kalau tu teruskan bersama kami pada hari esok. Saya suka makan iklim, saya suka makan rasam. Jadi itulah antara yang menarik kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi teruskan bersama kami kembali jam 12 tengah hari esok. Jaga diri, jaga kesihatan bersama dengan saya dan juga rakan saya. Assalamualaikum. Bye. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati.